Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastahdi wa nastahdi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran. Allah Ta'ala bagi kat kita kelapangan masa, kesihatan yang baik, ruang masa dalam keadaan keamanan, tidak gopoh, masih ada usia yang berbaki dan digunakan dengan kebaktian beramal kepada Allah. Yang paling penting sekali syukur kepada Allah kerana Allah bagi hidayah dekat kita. Allah bagi petunjuk pada kita malam ni pergi mengaji. Ada orang malam ni dia nak pergi pasal malam. Ada orang malam ni dia nak ke sana, dia nak ke sini. Sebelum ni mai je. Tapi malam ni Allah hantar pergi kot lain. Ataupun malam ni dia jatuh sakit. Ataupun malam ni keluarga dia dalam kesusahan, kesakitan. Allah yang atur semua dia, tuan-tuan. Maka dengan kelapangan, keluangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita pergunakanlah masa yang diberikan oleh Allah itu untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan sebagai hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur adalah menggunakan ketaatan kepada Allah sebelum dia dipanggil pulang, iaitu kematian. Hamba yang tidak bersyukur, yakni orang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, adalah orang yang tidak mempergunakan masa dia, terutama masa-masa hujung-hujung hayatnya, terutama masa-masa dalam keadaan dia tak ada kerja apa pun, tapi dia tak menggunakan masa tersebut untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang dinamakan sebagai orang yang khasirin, orang yang rugi dalam kehidupan dia. Esok bila dia dah mati, perkara yang dia nak minta bangkit balik, yang pertama sedekah, kedua dia nak solat. Dia nak penuhkan masa-masa hidup dia untuk bekerja, untuk beramal soleh, dan dia nak bersedekah. Tak ada dah. Bila kita dah ke alam barzakh, habis. Tak ada dah, kita tak boleh balik dah. Tidak ada masa kedua. Maka orang yang beriman inilah dia memikirkan tentang hari akhiratnya, hari kematian dia, hari yang telah tidak ada lagi amal ibadah. Maka dia mempergunakan hari ini dengan sebenar-benar penggunaan masanya, tenaganya, wang ringgitnya untuk ke jalan Allah. Moga-moga dia menjadi satu bekal kepada dia untuk memudahkan perjalanan seterusnya dan seterusnya hinggalah dia dipanggil masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmat Islam, agama kita, agama yang membicarakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah dengan nikmat iman, ketetapan hati kita membicarakan tentang perkara-perkara gaib,
apa yang telah diperkatakan oleh Allah dan Rasulnya yang dinamakan sebagai sam'iyat, ghaibiyat, perkara yang gaib, perkara yang disebut oleh Allah kita yakin sungguh-sungguh walaupun tak nampak depan mata kasar, tapi hati kita mengatakan betul. Ada orang tuan-tuan, ada lagi iman dia. Macam mana yang kata ada lagi iman dia? Iman tak kuat pun, tapi ada lagi iman dia. Dia tahu kata dia nak mati. Dia tahu kata dia akan ditanya di dalam kubur. Dia tahu kata dia kena timbang amalan dia, tapi dia tak solat juga. Maksudnya ada juga iman dia tadi. Tapi ada orang yang dia tak pernah fikir langsung tentang akhirat dia. Itu iman nipis langsung. Silap-silap boleh terkoyak macam mana kulit bawang yang paling awal tu. Boleh terkoyak iman dia tadi. Maka orang macam ni lah kita doakan kepada dia supaya dia kembali kepada fitrah asalnya, iaitu fitrah hidup esok akan dibangkitkan, hidup esok akan disoal, hidup esok akan dihisap, hidup esok akan dicampak neraka ataupun dibawa ke syurga Allah. Itulah orang yang beriman. Tapi bukan menyukupkan syarat hanya sekadar beramal soleh. Orang yang buat amal soleh, buat amal baik, tapi dia tak tahu pun Tuhan dia, dia tak kenal pun Tuhan dia, tak jadi juga. Sebab orang kafir pun buat baik. Cina pun dia sedekah, Kristian pun bersedekah malah berjuta-juta, Yahudi pun baik. Tapi adakah dengan kebaikan, amal kebaikan dia tadi dia boleh masuk syurga? Tidak, sebab kunci dia adalah kenal dak Allah. Dia duduk tang kunci kenal dak Allah. Sebab itu di antara kunci dia. Kita kalau solat dalam keadaan solat tak kenal, kita sembah siapa? Kita yang duk puasa sampai lempen perut-perut daripada pagi sampai ke petang buka puasa, kita puasa kerana siapa? Kenal tak Tuhan yang kita niat lillahi ta'ala tu tadi? Kenal tak? Carilah ilmu tuan-tuan. Bukan nak membicarakan di sini, tidak. Rugi kalau kita buat alamat kita tak tahu. Kita nak hantar satu kotak pada orang, ataupun kita nak kirimkan satu benda pada orang, tiba-tiba kita tak kenal pun orang tersebut. Nak hantar ke siapa? Dia jadi macam penat duk pergi bungkus barang, pergi cari barang, habis duit beratus-ratus, tapi tak tahu nak bungkus itu nak hantar ke siapa, tak tahu. Rugi tak? Satu benda saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji tak ilmu tauhid? Tuan-tuan mengaji tak ilmu akidah? Tolonglah tuan-tuan. Sejauh mana kita kenal Allah Ta'ala yang kata La ilaha illallah tadi? Sejauh mana kita kenal Allah tu yang tiada lain yang kita sembah, Allah saja. Allah tu yang mana? Kalau kata buat baik, sekadar buat baik, Cina pun ada yang buat baik, Yahudi pun ada yang buat baik, India, Hindu pun ada yang buat baik. Tapi baik, membezakan baik mereka dengan baik kita ni duduk pada Allah tu, niat kita tu. Depa niat kerana riak, depa niat kerana nak puji, depa niat kerana nak isi dunia. Kita niat kerana nak pahala daripada Allah. Itu sebab perbuatan riak ni syirik. Perbuatan nak menunjuk amal ibadah ni sama dengan hak puak ni. Faham tak? Sulaiman yang dirahmati Allah. Rugi tuan-tuan. 80 tahun dah sembahyang, tapi Allah tak kenal pun. Kenal adakah dengan hanya sujud rokok, sujud rokok, sujud rokok, engkip diri. Lalah dia tanya, Allah ada di mana? Pula dah. Dia pergi umrah habis 8,000. Pergi cari Allah di Mekah. Lagi celaru. Dengan dia buat main tuan-tuan. Maksudnya ada lagi yang tak tahu Islam tu macam mana, iman tu macam mana. Inilah perbincangan ulama yang dinamakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bukan takat mayang rajin saja pun tak jadi juga tuan-tuan. Kalau sampai Allah Ta'ala pun tak kenal, takat tahu kata Allah tu satu ya, tak jadi juga. Kena kenal sifat Allah ada 20, kena kenal sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga. Harus bagi Allah, wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Ngaji betul-betul. Muslimin yang dirahmati Allah, ni sampai demam pun ambil Panadol, kena Covid ambil ubat lega. Duk kata ubat tu, kerana ubat tu geh yang aku lega. Ni mana punya cerita ni? Pandai doktor tu, pandai. Dia cucuk aku tu tak kena langsung. Jaga. Yang menyembuhkan siapa dia? Allah. Yang tu asbab saja. Ikhtiar manusia supaya semua penyakit mesti ada ubat. Allah Ta'ala kata. Tu ikhtiar lah. Ni tiba-tiba meletakkan kesembuhan tadi kerana ubat. Dah. Yang tu asbab saja. Kalau tak ada titi sampai kepada sebelah sana, asbab titi tadi, adakah kita boleh sampai ke sana? Tak ada. Kerana sebab titi. Tapi kalau Allah tak izin kita sampai, ada titi pilah, dia tak balik rumah mak dah. Kapal terbang ada, ferry ada, dia duk kata tak mau balik. Sebab apa? Allah tak izin dia balik. Tapi kalau dia kata dia nak balik, dengan cara apa? Berenang pada pi. Faham tak? Muslimin yang dirahmati Allah. Tak faham. Dia tak faham. Dia sembang apa pun dia tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah kami sembah dan kepada engkau lah kami pohon pertolongan. Tiba-tiba minta tolong kat benda lain. Tapi kalau dalam keadaan dia minta tolong, dalam hal hati dia meletakkan pada Allah yang satu, itu tak ada apa. Tawassul. Ini masalah dia letak sungguh-sungguh dengan benda barang tu sampai dia lupa Allah Ta'ala. Yang tu syirik. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, baik. Kita sambung balik dalam perbincangan kita. Saya lompat, saya ambil tajuk hak permasalahan saja. Sebab kita dah dekat dengan Ramadan. Yang antara ilmu yang perlu kita dalami dalam bulan Sya'ban adalah perkara-perkara yang berkait dengan puasa Ramadan. Yang ni yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu sampai hari ni pun adalah. Kalau di Yaman, di Mesir, pengajian hak lain semua tutup. Bab benda lain semua tutup. Tiap-tiap hari masjid akan ulang bab puasa Ramadan sampai kita rasa seronok nak puasa. Macam mana kita duk dengar lagu raya. 1 Ramadan lagu raya, 2 Ramadan lagu raya, punya seronok nak raya pula dah. Lah ni kita buat. Tiap-tiap hari cerita Ramadan. Baru dia seronok nak sambut. Muslimin yang dirahmati Allah. 171. Sat. Weh, lompat banyak lah ni. Sat. 159. Okey, 159. Lebih kurang lah. Sekali saya ubah kalau benda tu yang ni. Baik, wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi, ini ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafa'u bihi wa ulumihi fi darain. Okey, masalah memikirkan perempuan dengan hati lalu keluar mani, apa hukum puasa? Duk fikir buat perempuan, duk fikir sampai terkeluar air mani. Tuan-tuan, lelaki dia ada 3 benda yang akan keluar daripada tubuh dia melalui kemaluan. Perempuan ada kata 4, ada kata 5. Lelaki mula-mula dia keluar mazi. Mazi ni dia keluar cayak saja, jernih, tapi dia belendiak. Yang tu kalau kena tubuh, kalau kena pakaian, kena basuh, najis. Lepas tu dia mai kelazatan, pekat putih kelazatan, yang tu mani.
Tu cara nak kesan dia, hari sampai tak kenal yang mana mani, yang mana mazi, yang mana wadi. Lepas pada keluar kelazatan, dia keluar jernih balik dalam keadaan kepenatan. Faham tak? Yang tu wadi. Okey, kadang-kadang wadi ni dia main dalam, bukan kerana keseronokan tak, dia kuat buat kerja sangat sampai terkeluar lendiak daripada kemaluan dia tadi. Dia duduk kata tu mani. Tak perlu mandi, yang tu basuh saja, nama dia wadi. Proses sebelum keluar mani, dia mesti keluar lendiak biasa dulu, nama dia mazi. Tujuan dia, masa saya mengaji dulu di Azhar, tujuan dia nak membersihkan pundi-pundi, lorong pundi kencing kita tadi daripada air kencing. Lendiak tadi tolong cuci dulu laluan. Sebab apa? Sebab mani, benda yang suci, akan lalu. Faham? Nampak Allah Ta'ala atok kita tu. Atok elok bagi sungguh. Okey, baik. Nak tahu mazi dengan mani, contohnya, contoh perbincangan, dia tengok perempuan, tiba-tiba dia rasa macam berlendiak. Tak sampai kelazatan dah lagi. Tak lazat macam nak bendera naik tinggi dah pun. Okey. Warna apa? Lendiak ke putih? Okey, maka adakah batal puasanya? Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata sahibul hawa, adapun apabila memikir seseorang dengan hati akan perempuan dengan ketiadaan memandangnya, dia hanya fikir, dia duduk bayang dia, maka bersedap-sedap ia lalu keluar mani, maka tiada qada atasnya dan tiada kifarat dengan ijma'. Maksudnya sah, tak perlu qada puasa dia dan tak perlu bayar kifarat. Pasal dia tak buat dengan siapa pun. Katanya dengan apabila mengulangkan pandangan lalu keluar mani, nescaya berdosa dan jika tiada wajib qada. Kalau dia terkeluar, dia dalam bulan puasa Ramadan ni tiba-tiba terkeluar, jangan diulang. Kalau ulang kali lagi sampai terkeluar kali kedua, maka berdosa dia. Tapi tak perlu qada, maksudnya sah lagi puasa tu. Terus 160, mengeluarkan mani dengan tangan, onani, senang cerita. Apa hukum puasanya? Cerita nah tuan-tuan, balik-balik cerita balik ke anak-anak kita apa semua, tolonglah cerita. Kata Imam An-Nawawi di dalam Majmu', apabila mengeluarkan mani seseorang dengan tangannya, nescaya batal puasanya dengan tiada khilaf di sisi kita, mazhab Syafi'i dan semua mazhab. Dan jikalau menyental seseorang akan zakarnya kerana sesuatu lalu keluar mani, kan kawan makan apa dia sok semalam tore, kena ikan tore, kawan ada kurak celah kangkang, cerita pi garu kena kepala Pak Long geram. Faham ke tak ni? Faham tak apa? Ia terkeluar. Maka padanya dua wajah. Ada dua sebab. Wajah ni dua cara. Yang menghikayat akan dia, yang disebut oleh ulama, yang mengatakan oleh ulama, hikayat ni menceritakan oleh As-Samiri dan Sahibul Bayan, kata mereka itu, dan kuatnya keadaan kedua-duanya itu terletak atas dua qaul pada mereka yang telah permasukkan air kumur-kumur ke dalam perutnya. Dia kira macam kita saja-saja pi telan ayak. Contoh, ambil orang yang pi buat kerja macam tu, pi garu seolah-olah macam kita kumuk sungguh-sungguh, bubuh ayak banyak-banyak bulan puasa. Contoh telan. Nak kira macam mana? Batal. Sebab nampak sangat kata dia nak buat juga. Okey. Kata Imam An-Nawawi, aku kata Imam Nawawi mazhab Syafi'i yang kita duk pakai ni, bermula yang lebih asah tiada batal puasa pada masalah menggaru zakar kerana sesuatu kerana jadi daripada menyentuh yang harus. Garu. Jangan duk garu pelik sangatlah bulan-bulan puasa, garu habis semua malam-malam, jangan nak makan tore sangatlah. Kan? Terus mimpi keluar mani adakah batal? Dia tidur siang hari tiba-tiba mimpi
Adakah batal? Memang benda ni memang dah mengaji, tapi di mana dalil apa yang kita kata ni, malam ni kita jumpa dalam kitab sendiri. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, apabila bermimpi seseorang, wet dream lah nama dia, wet dream tu ya, silap sebut pula lagi, wet dream, mimpi basah. Heran dah, menikah dah, anak apa ramai dah, bini sampai 3 tu wet dream lagi. Tak ada orang tanya saya, berlaku tak orang yang dah menikah wet dream? Tengok no. Lalunya wet dream ni remaja, yang tak menikah lagi, wallahualam, ataupun yang menikah tapi tak berapa. Muslimin yang dirahmati Allah. Lalu keluar mani, maka tiada batal puasanya dengan ijma'. Semua sepakat, kerana ia terpaksa dalam mimpi, dalam tidur. Kawan niat nak tidur, bukan niat nak mimpi. Macam tadi duk pergi garu, ada dua wajah. Pasal apa hang garu? Pasal apa hang garu? Kalau tidur tu kita bukan niat nak mimpi, tiba-tiba Allah anugerahkan mimpi, maka terpaksa terima, maka dia tidak batal. Seperti hukum seorang yang terbang lalat lalu jatuh masuk mulut, langsung masuk perut dengan dia, kan? Dia nganga, tiba lalat terbang masuk dalam mulut, tertelan bulan puasa, batal tak? Tak, kan? Naik motor nganga mulut, tato bari-bari masuk tu, terbang ribut tu, tapi nganga apa-apa kan? Batal tak? Tak batal. Pasal benda tu tak, tapi jangan lu dia naik motor je nganga. Nampak sangat macam nak makan. Bari pun makan. Muslimin dia betul. Tak melawak ya tuan-tuan. Lagi dia ambil sungguh. Terus 162. Mengucup isteri lalu keluar mazi. Mazi pula nak. Mazi ni awal sebelum mani. Kena faham tu. Tadi kaedah tu saya bagi dah kat tuan-tuan. Kalau tanya balik agak-agak ada nak lulus. Tak tanya. Okey. Dia cium isteri dia, tiba-tiba keluar mazi sebelum mani. Okey, saya ulang lah. Mazi keluar lendiran pertama, dia najis. Keluar dengan kelazatan, itu mani. Lepas daripada kelazatan, keluar pula lendir yang tu wadi. Okey. Terus keluar mazi, tiada keluar mani. Kucup isteri keluar mazi tapi tak keluar mani, apa hukum puasa? Dalam kitab Majmu', jikalau mengucup seseorang akan isterinya dan bersedap-sedap ia, lalu keluar mazinya dan tiada keluar maninya, nescaya tiada batal puasanya di sisi kita mazhab Syafi'i dan tiada khilaf. Dan telah mengikayatkan dia oleh Ibnu Manzur daripada Hasan Al-Basri dan Asy-Sya'bi dan Auza'i dan Abu Hanifah dan Abi Thur, dan dengan dialah kata aku, kata siapa? Imam Nawawi. Sama. Teruslah. 163. Masalah bersetubuh dengan isteri sebelum maghrib. Jimak dahulu daripada maghrib dengan tersalah, apa hukum puasanya? Kan? Dia Allah malakasum tu wa bika amantu. Dia dengan isteri dia, Allah malakasumna wa bika amanna, buka puasa ngat tu. Lapak lolak sungguh. Tak ada sedut kata, ada orang tanya saya. Tu saya kata pi. Macam hak yang buka puasa dengan rokok. Dia buka dah John, dia tengok-tengok 7.30, dia buka dah John. Dia tarik cari api siap-siap lah. Dengar ni Allah malakasum tu wa lapak tu wa buluk tu melahak tu, pak dia buat tu terus. Dia buka puasa, maksudnya dia membatalkan puasa dia. Tu kata break fast tu. Okey. Tiba-tiba hak ni lain. Hak ni lain. Bulan Syaban kat nikah. Kan? Bulan Syaban kat nikah. Dia geram tu lah. Tiba-tiba hujung-hujung Syaban kena transfer, kena pergi buat kerja 2 minggu. Inai duk merah lagi, balik hari pertama buka puasa hangat tu. Faham kot no? Okey. Dah buka puasa hangat tu tak apalah. Silap waktu pula tu. Gelojok awal hangat. Tentunya 7.30 patutnya masuk waktu. 7.25. Puah
Apa hukum dia? Tak ada kerja. Tak pasal persoalan ini timbul sebab berlaku zaman-zaman dahulu dah ada tu yang keluar fatwa. Fatwa keluar sebab berlaku masalah. Fatwa tidak akan keluar selagi mana tak berlaku masalah. Dan fatwa yang dah ada tak perlu dah ditolak, dirad. Melainkan keluar masalah yang lebih kurang sama tapi upgrade sikit. Dulu duk cerita dadah jenis ganja apa semua. Main-main hak kebaru sikit dengan syabu, dengan hak yang pakai kimia. Kan? Kena keluar pula dah. Tu maksudnya upgrade fatwa, bukan tolak fatwa buang buat lain. Fatwa dah tak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Okay, faham? Kata Imam Nawawi, cerita suami isteri itu tadi, rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi, jikalau menyangka seseorang akan masuk matahari lalu ia jima' isterinya, kan? Allah malakasumna terus. Orang baca Allah majanibna, dia Allah malakasumna. Kan? Tak baca tak? Baca tak? Tak tahu. Lupa beda hafzah. Okey. Tiba-tiba sudah menyalahinya. Salah tang mana? Yakni belum maghrib. Maka hukumnya lazim akan dia qada puasanya atas yang mazhab. Pasal apa? Kalau buat siang hari, tahu kata tak masuk waktu lagi, yang tu 60 hari. Tu kifrat. Tapi kalau dia yakin tiba-tiba dah. Orang kata pertengahan perlawanan lah. Baru dia tahu kata awal lagi. Contohlah. Dia hanya qada puasa saja. Telah berkata Al-Baghwa dan Mutawalli dan lainnya daripada ashab, daripada ni ashab min ashabi Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dan tiada kifarat atasnya kerana bahwasanya ia tu sebagai ma'zur. Apa dia ma'zur? Dia ni terkeluar daripada uzur, orang yang uzur. Dia kira uzur ni terkeluar daripada hak hukum hak asal. Dan kerana bahawasanya yang diwajibkan kifarat atas orang yang membatalkan puasa itu ialah dengan sebab jima' yang berdosa ia dengan sebab. Yang ni dah dia memang yakin kata masuk waktu dah, kan? Tiba-tiba berlaku macam tu, rupanya tak masuk lagi, kan? Kawan dah biasa duk Sabah, lupa balik main Langkawi. Kian, terima kasih. Faham kan? Sabah buka ke apa? 6 lebih kan? Jom pergi duduk Sabah. Pada duduk Sabah apa baik pergi duduk di Jepun nang. Kami dulu di Mesir pukul 4.30, ada satu tu pukul 3 buka dah. Musim sejuk. Saya duduk di sana, alhamdulillah. Bulan puasa mau musim sejuk. Mai hak lepas depan 10 tahun lepas tu, 20 tahun, 10 tahun kot, musim panas. Musim panas ni siang lama, malam pendek. Musim sejuk, malam lama. Bayangkan ketiga malam dah. Nak tunggu pula esok ke 7 baru terbit matahari. Tuan-tuan agak-agak siang banyak warna boleh tengok matahari. Tidur ni 3 kali tidur jaga tak siang lagi. Tidur 3 tak siang. Sampai tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Duduk musim sejuk. Sebab apa? Malam yang terlalu lama. Maka puasa pukul 3.30 buka dah. Balik kuliah, naik bas, nak sampai rumah, tengok bunyi azan dah. Peluk. Allah malakasum tu bikar peluk jari. Bataikan dengan mengisap jari. Itulah. Kalau ada rajin sikit, uak kurma. Uak pada pagi lenyap. Pasal duduk dalam poket. Macam tu lah lebih kurang. Nak kata seronok sebenarnya tuan-tuan. Seronoknya puasa bukan awal buka, lewat buka tak. Seronoknya puasa bila kita rasa lazat, boleh merubah kita daripada menjadi seorang hamba yang lara kepada hamba yang kenal, daripada hamba yang asyik mengikut nafsu kepada hamba yang turut perintah Allah, tinggal segala nafsu dah.
Itulah kelazatan yang dirasai oleh orang yang puasa. Bukan kerana buka awal, bukan kerana buka lewat. Tapi janganlah rasa terlalu seronoknya puasa. Kita buka isyak lah Ustaz noh. Itu pun terlajak juga. Dia syok terlebih. Kan? Tak boleh. Makruh buka puasa lewat. Masuk. Itu pun kena turut perintah juga. Allah kata buka. Dia duk buat hukum ni. Aku rasa aku boleh pergi sampai isyak. Ni hukum baru ke apa ke ni? Ni bid'ah dah ni. Ni bid'ah. Lainlah kalau tuan-tuan pukul 7.30 patut buka. Cari kedai makan tak jumpa, cari jari tak ada. Nak bataikan tak tahu nak buat macam mana. Kan ada orang macam tu. Naik kereta tiba-tiba azan dah Langkawi. Dia tak tahu nak buka apa. Saya tanya abang buka kenapa? Saya tak tahu, saya tak ada apa benda nak buka, balik-balik kerja. Loh, jari berada. Oh boleh ke? Tengok. Dia duduk tunggu nak kena makan kurma. Kepala otak dia buka puasa kurma. Bendui sungguh lah. Bukan kurma saja, benda yang boleh membatalkan puasa kita selagi mana ia adalah harus. Kalau sunat lagi elok lah. Rokok? Jawab ni. Muslimin dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus saya lompat-lompat perempuan 164 jima' atau putus haid malam-malam dan tiada mandi hadas sampai siang hari, apa hukum puasanya? Cik. Ada buat kerja macam tu? Ada. Kan? Tidak gayat tu sok mana apa mana tetap subuh. Apabila jima' seseorang malam-malam dan jadi sampai siang hari tiada mandi hadas ia, nescaya sah puasanya. Takat tu ya. Ada tiap-tiap tahun orang tanya saya. Tiap-tiap tahun orang tanya. Saya dengan isteri semalam ni Ustaz, kami tertidur. Tidak sedap-sedap. No, subuh lepas dah. Macam mana puasa kami? Sah aja. Dak niat bulan dak? Dak. Niat hari dak? Dak juga. Tak boleh. Tu kena tengok niat balik. Baik, niat sebulan tau. Niat sebulan bukan mazhab Syafi'i. Niat sebulan ni mazhab Maliki. Cuma kita ambil sebagai takut menjadi ta'azur. Ma'zur tadi ada sebab. Contoh, mai malam yang hari kita nak puasa esok tu, malam kita mula tarawih, nawaitu sauma qadin. Lupa apa dah. Nawaitu saumash syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Saja aku puasa, niat tu aku nak puasa sepanjang bulan Ramadan tu kerana Allah Ta'ala. Okey, pakai hak tu. Lepas tu niat nawaitu sauma qadin ana adai fardhi ramadhana hazi sanati. Hak tu wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib. Tapi bila berlaku kelupaan, terlupa, pas buka puasa tidur terus. Kan pula sawak. Sedang subuh. Lupa niat kan. Maka ambil hak puasa awal, hak niat hak sebulan tu tadi. Baik. Kedua, masa tuan-tuan buka puasa tu ada niat tak esok nak puasa? Masa buka puasa tu, Allahumma lakasumna wa bika kalau ramai, Allahumma lakasumtu wa bika amantu kalau seorang. Masa buka tu ada fikir tak esok nak puasa lagi? Itulah niat. Tapi kalau esok nak raya duk niat nak puasa lagi, tu tak boleh lah. Esok raya dah. Esok raya aku nak puasa lagi. Mana boleh dah. Haram puasa esok. Niat pun tak boleh. Okey. Niat buat benda haram. Mana boleh. Baik. Ada dah dikira dah sebenarnya. Masa kita makan tapi tak tahu makan tu sampai lupa. Sedapnya sampai lupa esok nak puasa pula. Sebab itulah Imam An-Nawawi kata bertali mali. Lepas kita buat amal kebaikan, lepas kita buat tu mesti ada niat kita nak buat lagi lepas ni. Contohnya kita sedekah. Lepas masuk duit dalam tabung tu, nanti aku nak bagi lagi. Kena ada bertali mali. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, lega, selesai. Nanti aku nak semayang lagi. Tadi aku mayang isyak, maghrib, ni nak mayang isyak. Lepas mayang isyak sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aku nak yang subuh pula. Ikat
ikat siap-siap. Macam tu juga puasa. Lepas buka puasa, esok nak puasa lagi. Lepas tu kena ada satu sifat, kata Imam Nawawi, jaga-jaga takut Allah tak terima puasa hari ni, maka esok dia akan buat lagi baik. Okey, itu dia antara isi-isinya. Habis nanti kita masuk 166. 166 insya-Allah. Dekat tu saja tuan-tuan. Ada lagi beberapa minggu ikut insya-Allah untuk kita mengulang kaji tentang pelajaran kita insya-Allah. Lepas tu kita puasa, sambung lepas raya insya-Allah. Saya tak berani jamin, takut pasal ada program banyak. Saya ada program banyak. Ada satu syekh daripada Yaman nak mai, satu lagi Habib Hamid Al-Mahdali pun nak mai, ada dua. Saya terlupa tarikh apa semua. Dan saya sebagai pengiring dan khidmat murabi terpaksa ikut untuk bawa. Tapi saya tak jaminlah untuk bersama dengan tuan-tuan lepas ni. Kalau apa-apa nanti saya akan maklum balik dekat Johor. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.